Okey. Baik. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini. Kita dengan sama-sama kita membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam. Insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa dikenaki Allah Ta'ala akan kebajikan dan saya berikan kepahaman di dalam bidang agama. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-khairi ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Semati silakan Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam, silakan Al-Fadhil Tuan-Tuan Bilal, seterusnya Fadhil Tuan Isyak, Pengurusi surau, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah, tokoh-tokoh masyarakat, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kita dapat bersama pada malam ini untuk kita menyambung kembalilah kuliah kita, pengajian kita yang telah pun tertangguh sebabkan pandemik COVID-19 ni. Jadi sekarang ni dah ada kelonggaran untuk kita hadir ke rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama mengimarahkan kembali pengajian ilmu kita dan juga kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. So pengajian kita dah sampai mana? Siapa tanda? Satu 183. Bait syair yang ke-34 35 kan hari itu. Wajibnya wahdah esa ataupun tunggal bagi kudrah, iradah dan ilmu.
Wajibnya wahdah esa bagi kudrah, iradah dan ilmu. Kita sampai baris perkataan musannif. Dengan ilmu. Perkataan musannif dengan ilmu artinya, macam tu ya. InsyaAllah siapa yang ada kitab boleh semak. Kita masih lagi pembahasan tentang wahdah esa. Mana kudrah esa, tunggal kudrah bagi Allah, iradah pun tunggal, ilmu pun tunggal. Tidak ada berbilang-bilang kudrah, tidak ada berbilang-bilang iradah, dan tidak ada berbilang-bilang ilmu. Habis yang berbilang-bilang itu apa? Yang berbilang-bilang itu ialah muta'alaq dia. Muta'alaq dia, iaitulah apabila disangkutkan kepada makhluk, maka adalah berbilang-bilang kudrah. Kudrah pada Allah esa je, sang tunggal aja. Bila Allah Ta'ala melaksanakan kudrahnya, itu yang menjadi berbilang-bilang kepada makhluk. Okey. Iradah pun begitu, ilmu juga begitu. Jadi sampai sekarang kita berada di muka surat 183, perkataan musannif. Apa perkataan pengarang lah. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Telah berkata lah oleh musannif, mudah-mudahan manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Perkataan musannif dengan ilmu artinya, dan ilmu itu adalah seumpama kudrah. Mana ilmu tu? Di bait syair dia. Bait syair yang ke-34 belakang. Wa wahdatan aujib laha misluzi iradatan wal ilmu lakin ammazi. Wa wahdatan aujab laha wa misluzi iradatan wa ilmu lakin ammazi. Dan wajiblah wahdah tunggal bagi kudrah, dan seumpama dengan kudrah itulah iradah dan ilmu. Mana iradah ilmu pun sama dengan kudrah, tunggal. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu. Wa ilmu lakin ammazi. Tetapi sifat ilmu itu ialah merata. Umumlah, maksudnya umum kepada segala yang mungkin. Dan merata pula kepada yang wajib dan yang mumtani', yang mustahil. Mumtani' mana mustahil lah. Jadi maknanya sifat ilmu ni dia lebih luas. Sifat ilmu yang ada pada Allah lebih luas. Bukan saja merangkumi kepada segala mungkinat, benda-benda mungkin, malah juga meliputi kepada benda-benda wajibat, benda-benda wajib, dan benda-benda jaizat, benda-benda harus, dan juga benda-benda mustahilat, benda-benda mustahil, atau di sini disebut mumtani'. Mumtani'. Okey. Wa amma aidan wajiban wa mumtani'. Situ. Kita terjemahkan bawah tu. Wa amma aidan wajiban wa mumtani' wa mislu za kalamuhu pannattabi'. Pannattabi'. Okey. Tetapi sifat ilmu itu merata ataupun luas ataupun meliputi kepada segala benda yang mungkin, dan merata pula kepada benda yang wajib, wajibat, dan mumtani' dan mustahilat. Dan yang seperti ilmu ini adalah kalam Allah, maka hendaklah kita ikuti. Sama juga dengan ilmu lah. Kerana ta'aluk ilmu pun kepada segala benda yang wajibat dan jaizat dan mustahilat. Senang baca dia. Kan? Bila sebut kudrah iradah, ta'aluknya segala mungkinat. Kudrah iradah dia ta'aluknya ya ta'allaku bil mungkinat. Dia sebut kudrah iradah dia mesti ta'aluk pada benda mungkin. Ini alam. Kemudian bila sebut ilmu dan kalam, dia mesti ta'aluk pada tiga. Wajibat, jaizat dan mustahilat. Benda-benda yang wajib, benda-benda yang harus, dan benda yang mustahilat. Sedangkan samak dan basar dia ta'aluk kepada benda maujudat. Dia ta'aluk pula pada maujudat. Ma yata'allaqu bil maujudat. Dia ta'aluk kepada benda-benda yang maujud. Sedangkan hayat
ma la ta'allaqu bi syai'in. Kalau hayat tidak ada ta'alluq apa-apa. Tiada ta'alluq apa-apa. Senang ya kata kunci itu. Ingat baliklah. Baik. Jadi kita lihat pada ilmu tadi. Jadi perkataan musannaf dengan ilmu, artinya dalam ilmu itu adalah seumpama kudrah pula dalam 3 perkara yang terdahulu. Okey. Ilmu itu adalah seumpama dengan kudrah dalam 3 perkara yang terdahulu, yakni takluknya dengan segala benda mungkin. Jadi maknanya ilmu juga dia takluk kepada benda-benda mungkin jugalah. Dia bukan saja takluk kepada benda wajibat, mustahil dan wajibat, jaizat dan mustahilat, benda wajib, benda harus dan benda mustahil, tetapi ilmu juga dia takluk dengan segala mungkinat. Sebagaimana kudrah iradah takluk kepada benda mungkinat, ilmu juga takluk juga pada benda mungkinat juga, ini alam. Mana benda yang selain daripada Allah Ta'ala. Kemudian ketidakhabisan muta'alaq-muta'alaqnya. Muta'alaq-muta'alaq ada tempat-tempat takluk tu tidak pernah habis. Segala tempat-tempat takluknya tidak pernah habis. Sama dengan kudrah tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Itu sebabnya manusia ni ada yang bergerak, manusia ada yang bergerak, ada yang duduk, ada yang berbaring, ada yang buat kerja tu, ada yang buat kerja ni. Sedangkan kudrah itu semuanya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kudrah yang kita ada ni semua pinjaman daripada Allah. Itu sebabnya kita jadi kudrah Allah Taala itu muta'alaq-muta'alaqnya itu yang berbagai-bagai itu. Sedangkan kudrah yang qadim yang ada pada Allah tu itu yang esa. Itu yang satu je, tunggal yang ada pada Allah. Betul juga ilmu. Ilmu betul juga. Orang ni berfikir ni, si A berfikir yang ini, si B berfikir yang ini. Kadang-kadang dua orang berdebat. Si A berdebat dengan B, B berdebat dengan C. Kan? Sedangkan ilmu itu adalah semua pinjaman daripada Allah. Ilmu itu. So maknanya sedangkan sifat ilmu yang ada pada Allah itu esa. Ilmu yang ada yang qadim yang ada pada Allah tu settle esa satu je. Tetapi tempat muta'alaq itu bila disangkutkan kepada manusia, itu yang dipelbagai. Ada orang ni fikir itu, ada orang fikir ni, macam-macam jenis. Lain orang lain cara fikir dia. Sedangkan apa yang dipikir itu semuanya, ilmu itu semuanya hasil daripada anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Dan kewajipan wahdah baginya dengan ijma'. Dan kewajipan esa baginya ilmu tadi dengan ijma', kerana tidak ada seorang pun yang berpendapat perihal ta'addudnya ilmu Allah. Tidak ada seorang pun yang berpendapat bahawa berbilang-bilangnya ilmu Allah Ta'ala. Ta'addud ni berbilang-bilang. Dalam bahasa Arabnya ta'ain dal-dal. Ta'ain dal-dal ta'addud, berbilang-bilang, atau daripada perkataan adadun. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu tidak berbilang-bilang, tetap wahdah. Kerana tidak ada seorang pun yang berpendapat perihal ta'addudnya ilmu Allah Ta'ala. Sesuai dengan bilangan perkara yang dimaklumi, kecuali Abu Sahal As-Sa'luki. Kecuali ada seorang yang berpendapat namanya Abu Sahal As-Sa'luki. Dia berpendapat bahawa ilmu Allah Ta'ala ini mempunyai ilmu-ilmu yang qadim, yang tiada penghabisan bagi dia. Ini pendapat dia lah. Dia kata ilmu Allah Ta'ala ni ta'addud, berbilang-bilang. Dia pendapat ilmu Allah Ta'ala berbilang-bilang. Sedangkan apa yang dipahami ilmu Allah Ta'ala tu wahdah, esa, tunggal saja, satu je ilmu yang ada pada dia. Tetapi yang berbilang-bilang itu ialah muta'alaq dia. Gitu. Dan kita ni adalah muta'alaq, tempat sangkut ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun tempat sandaran ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ilmu yang ada pada Allah tu esa, tidak ada berbilang-bilang macam tu. Baik, kita tengok siapakah dia. As-Sa'luki ni siapa?
Saya nak tengok ni. Ni As-Sa'luki. Okey. As-Sa'luki wa huwa Muhammad bin Sulaiman bin Muhammad Al-Ajili Al-Hanafi, Al-Faqih Asy-Syafi'i, Al-Mufassir, Al-Mutakallim, wal Adibu Syair, wal Katib Hibrun Zaman. Tufiya sanah Tis'ah mi'ah Sitah wa salasun. Nama dia sebenar Muhammad bin Sulaiman bin Muhammad Al-Ajali Al-Hanafi. Dia ni mazhab dia berpahaman mazhab Hanafi. Al-Faqih Asy-Syafi'i, dia pun faqih dalam mazhab Syafi'i. Wal Mufassir, dan seorang yang ulama tafsir. Wal Mutakallim, orang yang jenis orang yang petah berbicara. Wal Adibus Syair, seorang yang pakar dalam syair. Wal Katib, dan penulis Hibruz Zaman. Dia digelaran dia dakwat lah. Katibul Hibrin, Katib Al-Hibruz Zaman. Ini seorang pakar penulis lah pada zaman dia. Dan diwafatkan pada tahun 900 336 Hijrah. Uzud Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Lihat pada kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Itulah nama dia Abu Sahal As-Sa'luki ni. Dia ni alim juga. Alim. Dia bukan sembarangan orang, tapi dia pendapat dia begitulah. Gitu. Mana pendapat dia kata Allah Taala ni sifat ilmu ni tu wahdah. Ta'addud, berbilang-bilang. Sedangkan yang kita mazhab yang kita faham ialah sifat ilmu yang ada pada Allah Ta'ala itu ialah wahdah Isa. Baik. Kemudian perkataan musannaf dengan lakin amazi wa amma aidan wajiban wa mumtani. Okey. Lakin tetapi amazi wa amma aidan, kan tetapi merata. Merata ini umumlah, meluaslah gitu. Kan tetapi merata ilmu itu bagi segala ta'alluqnya, akan segala yang mungkin ini, dan merata pula dengan segala yang wajib dan segala mumtani', benda yang mustahil. Jadi maknanya ilmu Allah Ta'ala ni dia bukan saja mengenai ataupun meliputi kepada mungkinat, segala mungkin, ini alam, sepatutlah manusia dan sebagainya, alam jagat dan sebagainya, tetapi meliputi juga kepada segala benda yang wajibat. Dia tahu, Allah Ta'ala tahu dia esa. Kata. Itu wajibat. Benda Allah Ta'ala tahu dia esa. Kemudian wal mustahilat, mumtani'. Dan dia tahu dia tidak ada sekutu. Gitu. Dia tahu dia tidak ada sekutu. Dia tidak ada syirik, tidak ada penyekutuan pada zat Allah Ta'ala. Nanti kita lihat pembahasan belakanglah. Baik. Kan tetapi merata ilmu Allah Ta'ala itu dari segi ta'alluqnya akan segala yang mungkin ini, dan merata pula akan benda yang wajib dan mumtani' dan mustahil. Okey. Jadi tujuan musannaf dengan istidrak ini adalah untuk menolak prasangka yang ditimbulkan oleh penyerupaan ilmu dengan kudrah berupa terbatasnya ilmu, ta'alluq ilmu itu atas segala yang mungkin sahaja, sebagaimana pada kudrah yang iradah. Jadi di sini dalam kalam syair itu diletakkan kalimat lakin. Lakin ni kalau dalam bab nahwu dia termasuk dalam huruf ataf, huruf sambung. Mana lakin ialah tetapi kan. Lakin dalam kalau kita lihat dalam kitab nahwu, lakin lil istidrak dia kata. Lakin untuk penolakan. Kerana setiap huruf ataf ni dia ada tujuan dan makna dia. Huruf ataf ada 10. Pertama wawu, huruf waw, wal fa'u, huruf fa, summa, huruf summa, hatta, am, au, imma, bal, la, lakin. Bal, la, lakin. Au, fa, summa,
Au maknanya waw tu waw au wa lah, wa tu dan lah kan, dan urataf. Waw fa maka, summa kemudian, hatta sehingga, am atau, au atau juga, imma ada kalanya, bal tetapi, la tidak, lakin tetapi. Dan setiap urataf ni dia ada fungsi dia. Dia ada faedah-faedah dalam bab nahwu lah. Nah, sebut dalam bab nahwu contohnya dalam kitab Kawakib Duriyah, Kawakib Duriyah ataupun kitab Mutamimah. Begitu juga dalam kitab Mutasajidar. Dalam bab nahwu dia kata lakin lil istidrak, dia kata. Lakin lil istidrak. Tu fungsi huruf lakin ni untuk penolakan ataupun penafian. Kalau lihat dari segi dia punya definisi istidrak ini, istidrak ialah raf'u tawahumu hasala min kalamin sabit. Raf'u tawahum hasala min kalamin sabit. Mengangkat benda waham, mengangkat ataupun menghilangkan kewahaman yang hasil daripada kalam terdahulu. Mana kita nak buang benda-benda yang tak jelas ni dengan kita masukkan ulub lakin. Contohnya fulanun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Fulanun ghaniyun, lelaki itu kaya tetapi dia bakhil. Kan? Fulanun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Lelaki itu kaya tetapi dia bakhil. Jadi tujuan huruf lakin ni untuk menolak waham yang pada ayat yang sebelum itu. Walaupun di mana ayat sebelum itu dia kata lelaki itu kaya. Betul ke dia kaya? Kaya dia kaya macam mana? Kan? Jadi kaya dia itu tak jelas lagi lah. Jadi didatangkan fungsi ataupun huruf ataf lakin ini untuk memperjelaskan dia tu kaya bakil ke tak bakil. Itulah. Dia kaya bakil ke tak bakil? Sebab ada orang kaya dia bakil, ada orang kaya pemurah. Betul tak? Sangat pemurah, seperti air yang seperti angin yang berhembus, air terjun yang turun daripada bukit kan. Sangat pemurah. Itulah. Jadi dalam kalam syair ini disebut lakin, tetapi. Apa tujuan lakin di sini? Didatangkan oleh musannaf dalam kitab lakin ammazi wa amma aidan wajiban wa mumtani'. Akan tetapi merata ilmu itu daripada segi ta'alluqnya akan segala yang mungkin ini, dan merata pula akan yang wajib dan mustahilat, benda yang mumtani' ataupun mustahil. Jadi tujuan musannaf dengan istidrak ini, didatangkan lakin istidrak ini adalah untuk menolak prasangka ataupun tawahum tadi. Kan mana istidrak tadi? Raf'u tawahumu hasala min kalami sabit. Untuk mengangkat tawahum ataupun waham yang hasil daripada kalam terdahulu. Mengangkat ketidakjelasan kalam yang terdahulu. Jadi kita nak buang dia, maka dia datangkan lakin itu. Jadi tujuan musannaf dengan istidrak ini, huruf lakin ini adalah untuk menolak prasangka yang ditimbulkan oleh penyerupaan ataupun tasbih ilmu dengan kudrah. Berupa terbatasnya takluk ilmu itu di atas segala mungkin sahaja sebagaimana kudrah dan iradah. Jadi kalau tidak didatangkan lakin itu, jadi seolah-olah ilmu Allah Ta'ala ini hanya takluk kepada benda yang mungkin sahaja. Dia tak takluk kepada benda wajibat, mustahilat dan jaizat. Macam tu. Jadi bila datangkan lakin tadi, maka hilanglah waham kita tadilah. Ketidakjelasan tu akan hilang. Macam tu. Kerana ilmu itu di samping takluknya merata kepada segala yang mungkin, dia juga merata kepada segala benda yang wajib akli seperti zat Allah dan sifat-sifatnya Allah. Nampak tak? Jadi ilmu Allah Ta'ala ni, dia punya merata tu, luasnya ilmu Allah Ta'ala tu sampai dia tahu dia tidak ada sekutu. Dia tidak ada syirik bagi dia. Dia tidak ada kongsi, dia tidak ada rakan, dia tidak ada anak bini dan sebagainya. Dia tidak ada. Itu dikatakan wajib akli. Kerana ilmu itu di samping takluknya merata kepada segala mungkin,
juga merata kepada segala yang wajib akli seperti zat Allah dan sifat-sifat Allah dan segala yang mumtani', kan? Mumtani' mana? Mumtani' akli, seperti sekutu bagi Allah dan perjadiannya akan anak dan isteri. Dengan maksud Allah Ta'ala mengetahui kemustahilan yang demikian. Jadi Allah Ta'ala tahu benda tu mustahil. Dan dia tahu dia esa. Dan dia tahu dia ada sifat-sifat yang wajib, yang kamilat, yang sempurna yang ada pada dia. Dia tahu. Kan? Dia tahu dia esa, dia tunggal. Dia tidak ada sekutu. Macam tu. Baik Dan mengetahui bahawa kalau dia diperolehi, saya berakibatkan atasnya kerosakan. Jadi kalau anda Allah Ta'ala ada sekutu, so akan rosaklah alam, akan binasa alam. So mana ilmu Allah Ta'ala ni dia tahu dia tidak ada penyekutuan. Yang membuat dia sekutu siapa? Makhluk lah. Makhluk yang menyekutukan dia dengan sesuatu benda yang selain daripada dia, yang tidak layak pada dia. Dan di akhirat besok, tuan-tuan, bila berlakunya kiamat, kan, dan semua makhluk akan mati, termasuklah para malaikat, hatta malaikat maut pun akan mati juga. Maka Allah Ta'ala kata, siapa Tuhan sekalian alam sekarang ni? Siapa Tuhan sebenarnya? Yang tinggal ialah aku seorang lah. Akulah Tuhan sekalian alam, kata Allah, kan. Gitu. Baik, kemudian dan yang menunjuk atas umumnya ta'alluq ilmu itu adalah seperti firman Allah Ta'ala. Mana contoh umum ta'alluq ilmu Allah Ta'ala? Contohnya seperti ayat Quran, wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Demi Allah ataupun Allah itu dengan tiap-tiap sesuatu itu alim, maha mengetahui. Allah Ta'ala dengan setiap sesuatu itu maha mengetahui, alim. Jadi pada ayat ini yang dimaksud dengan sesuatu itu adalah semata-mata perkara, bukan khusus sesuatu yang mawjud. Bukan khusus kepada satu benda yang ada saja, tetapi meliputi kepada semua benda, kepada semua benda yang terdapat di alam dunia ini. Dan dia tahu benda yang wujud, benda yang dah wujud, benda yang belum wujud, benda yang akan wujud, semua berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Si A ni akan hidup di mana, mati di mana, dengan siapa dia berkahwin, semua berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak benda yang kita tak tahu, dan pengetahuan kita pun terbatas, tuan-tuan. Sebut dalam kitab Arab, dia kata wallahu bi syai'in alim ni surah An-Nur ayat 35. Wal muradu bi syai'in mutlaq amri la khususul mawjud. Maksud dengan sesuatu itu mutlaq amri, mutlak segala urusan, la khusus mawjud, tidak dikhususkan benda mawjud sahaja. Wa ila lam yutabik al-mudda'i, dan kalau tidak nasihat tidak bersesuailah dengan orang yang mendakwa. Okey, itu makna semakna syai'un ni benda yang umum, luas. Luaslah, dia bukan khusus. La umum ialah khusus, kan? La umum ialah khusus. Okey. Seterusnya, dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah, dia mengetahui akan yang ghaib dan yang kelihatan. Dia mengetahui benda yang ghaib dan benda yang kelihatan, yakni apa-apa yang ghaib daripada kita dan apa-apa yang kelihatan bagi kita. Maka dimaksud dengan ghaib dan kelihatan itu adalah dinisbahkan kepada kita. Maksud benda yang gaib dan nampak ternampak ni dinisbahkan pada kita lah, pada diri manusia ni. Kerana manusia ni ada benda yang nampak, ada benda tak nampak. Ada benda nampak yang kita tak nampak. Berbeza dengan binatang. Ada binatang kadang benda-benda halus ni dia nampak, kan?
Ada nampak dia. Dia nampak tu dia dah mula berbunyi kan binatang tu kan. Ngaum apa? Adalah dia punya isyarat-isyarat dia. Dia tahulah ada benda. Sebab binatang ni kadang dia punya panca inderanya, daya rasa dia tu berbeza dengan manusia. Binatang-binatang. Ada sebuah binatang ni dia tahu musuh datang. Musuh datang nak tangkap dia. Dia tahu. Kan? Ada rimau ke ular ke benda kan? Kan singa datang dia nak tangkap dia tahu. Macam kita tak dapat nak rasa, tak dapat nak bau kan. Kerana tahap dia bau kita berbeza dengan binatang. Kan? Dan makhluk-makhluk ni hala ni pun ada binatang yang nampak lihat, kita tak nampak. Betul tak? Sesaan dalam kubur dan sebagainya kita tak tahu, tak nampak. Jadi maksud dengan benda gaib dan benda yang nampak ini dinisbahkan kepada kita sebagai manusia. Okey, alimul ghaib wa syahadah, dialah yang mengetahui akan yang gaib dan yang kelihatan, yakni apa-apa yang gaib dari kita dan apa-apa yang kelihatan bagi kita. Maka yang dimaksud dengan gaib dan kelihatan di situ adalah nisbah kepada kita. Kemudian dan masuk isyak dah. Isyak berapa? Isyak. Isyak kita berhenti kan? SOP dia sampai isyak betul. Sampai isyak dia stop lah. Hari ni pun kita warming up kan. Baru start lah. Baru masuk gear berapa ni? Gear 2 lah je kan. Baik. Dan tidak ada bagi ilmu itu kecuali ta'alluq tanjizi qadim sahaja. Dan tidak ta'alluq itu melainkan ta'alluq tanjizi qadim. Dia ada suluhi qadim, ada suluhi qadim, ada tanjizi qadim, ada ta'alluq qabdah, ada ta'alluq suluhi hadis, tanjizi hadis. Okey, so makna bila sebut ilmu ini ta'alluqnya tidak ada ilmu itu kecuali ta'alluqnya kepada tanjizi qadim sahaja atas kaul yang tahqiq, kaul yang kuat. Dan perlu diketahui bahawa ta'alluq qudrah, iradah dan ilmu itu adalah tertib ataupun berturutan menurut ahlul haq dengan mengiktibar ta'akul ataupun daripada sudut pemikiran. Okey. Yang perlu diketahui bahawa ta'alluq qudrah, iradah ilmu adalah tertib berturutan menurut ahlul haq, ahli yang benar, dengan mengiktibar ta'akul. Ta'akul ni daripada sudut pemikiran kita. Nanti ada di sebelah nanti. Sahaja dalam hal ta'alluq yang qadim. Dan tertib dalam hal kenyataan juga pada ta'alluq yang hadis bersama yang qadim. Jadi makna ta'alluq itu boleh kita nisbahkan daripada segi ta'akul ataupun zihin ataupun kharij, luar pemikiran kita. Sebab ada benda yang dalam pemikiran kita, ada mata yang di luar pemikiran kita. Kan? Macam hari tu kita dah bahas, setiap satu tu dia ada empat kategori kan? 4 tingkatan. Pertama maujudun. Yang bawah sekali ialah makdum. Atas sekali maujud, bawah sekali makdum. Tengah-tengah halun. Antara hal dengan makdum itu amrul itibari. Itu kan kita dah bahas kan, amrul itibari. Bila sebut amrul itibari, antara benda yang ada pada zihin tak ada pada kharij. Ada pada zihin tak ada pada kharij. Begitu juga dengan ta'alluq qudrah ini. Ta'alluq qudrah dari segi turutan itu, dari segi turutannya kan seolah-olah macam sebut qudrah dulu. Boleh sebut qudrah baru sebut iradah. Dah sebut iradah baru sebut ilmun. Seolah-olah ilmun ini kemudian daripada qudrah. Apa yang kita fahamlah. Kenapa tak sebut ilmun dulu? Kenapa tak sebut ilmun dulu baru sebut qudrah dulu? Kan boleh kita sebut ilmun dulu, qudrah sebut kemudian. Macam tu. Maksud dengan turutan yang tersifat 20 itu bukan makna kita nak menafikan
di antara sifat-sifat qadim itu. Bukan makna yang ni qadim dia qadim dia kurang, yang ni qadim dia lebih, sebut dulu. Gitu. Sebut dulu. Jadi benda ni hanya daripada segi zahiriat saja disusun macam tu. Tapi di segi hakikatnya, segi kharijnya, segi zihinnya, tidak ada perbezaan pun. Sifat-sifat qadim yang ada pada Allah Ta'ala itu semuanya qadim. Sebab kalau kita kata je kudrah, tidak ada ilmu. Bila kita sebut ilmu ni, kemudian seolah macam ilmu ni kurang mantap. Kurang mantaplah segi kekadiman Allah. Jadi bila sebut kudrah ni, mana kudrah ni lebih kekadiman dia kepada Allah. Seolah macam tu, dan kita fahamlah. Okey? Sampai situlah pengajian kita. Sampai situ. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Dan perlu diketahui sampai situlah. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa sanafata ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna futu 'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqal ma'suma. Allahumma hina bil iman wa abidna bil iman wa ahsyuna bi jannata ma'al iman. Tahassanna bi zatil jabarut wa tasamna bi zatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrul ghada wa najjina minat ta'ni wa ta'al bala bi lutfika ya latif ya khabir bi rahmatika ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum.